Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua murid cikgu. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dan kita akan belajar menulis tulisan berangkai serta peribahasa. Dah bersedia? Jom kita belajar. Murid-murid, perkara pertama yang kita akan buat pada pagi ini menulis tulisan berangkai. Cikgu pasti semua masih ingat untuk menulis tulisan berangkai dengan baik kerana kamu telah belajar tulisan berangkai sejak daripada tahap 1. Namun cikgu pasti ramai yang tidak gemar menulis tulisan berangkai kerana tulisan berangkai ini memerlukan ketelitian. Kita perlu menulis dengan perlahan, dengan kemas supaya kamu dapat baca apa yang kamu tulis. Kalau kamu tulis dengan tergopah-gapah, tidak cepat, maka kamu tidak akan dapat membaca balik apa yang telah kamu tulis kerana tulisan kamu tidak cantik. Tajuk kita pada pagi ini adalah Projek Alam Hijau. Masih ingat lagi Projek Alam Hijau? Projek Alam Hijau ni merupakan kesinambungan cerita daripada apa yang kita belajar pada minggu lepas. Baiklah, kita baca bersama-sama apa cerita tentang Projek Alam Hijau ini. Afifi dan ayahnya sedang berjoging di taman. Mereka mendapati banyak pokok yang telah kering dan mati di situ. Encik Nazri mengambil foto pokok-pokok tersebut lalu memuat naiknya dalam aplikasi WhatsApp Rakan Taman Seri Damai. Penduduk terus memberikan respon terhadap hantaran itu. Jadinya dalam cerita ini dia kata Afifi dan ayahnya berjoging di taman dan seterusnya mereka mendapati di taman itu banyak pokok yang telah mati dan jadi di situ ayahnya telah mengambil tindakan, mengambil gambar dan menyebarkan ke dalam grup taman mereka supaya orang lain maklum tentang permasalahan itu. Jika ayahnya tidak berbuat demikian, mungkin ada penduduk yang tidak berjoging di kawasan tersebut tidak tahu masalah di tempat tersebut. Jadi sebagai penduduk taman yang baik, kita perlu bertanggungjawab. Jika sesuatu berlaku di kawasan kita, kita perlu cepat bertindak supaya orang ramai dapat menyelesaikan masalah kawasan tersebut. Contoh, di kawasan ini masalah pokok dia semua rosak dan mati. Jadi mengganggu pemandangan di kawasan tersebut. Baiklah murid-murid, perenggan kedua. Setelah berbincang, penduduk Taman Seri Damai bersepakat untuk mengadakan projek alam hijau. Projek alam hijau ialah aktiviti tanaman semula pokok bagi menggantikan pokok yang telah mati. Setiap ahli komuniti membawa anak pokok dan baja. Mereka juga mendapat kerjasama daripada Majlis Perbandaran dari segi sumbangan peralatan tanaman. Baiklah, nanti kamu betulkan sumbangan. Cikgu tersalah ejaan. Maaf. Baiklah, untuk perenggan kedua ini lebih kepada respon apa inisiatif mereka setelah menerima berita bahawa taman tersebut pokoknya semua telah mati. Jadi penduduk ini telah melakukan projek alam hijau, iaitu projek menanam semula tanaman yang telah mati. Supaya mengapa kita perlu tanam semua pokok-pokok yang telah mati? Jika suatu tempat tu tak ada pokok, apa yang akan berlaku? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kesannya yang pertama mestilah kawasan tersebut panas bila tak ada pokok. Jadi projek alam hijau ni dapat meredupkan kembali suasana di taman rekreasi supaya orang lebih selesa untuk beriadah. Yang kedua, supaya kawasan tersebut lebih ceria, seronok untuk orang hadir dan berjoging di kawasan tersebut. Selain itu, dia kata setiap ahli komuniti membawa anak pokok dan baja.
kesan dia di situ mengapa? Bila ada setiap orang membawa anak pokok, jadi banyaklah pokok yang dapat ditanam di kawasan tersebut. Dan tidaklah memerlukan kos yang banyak untuk taman tersebut mengeluarkan duit kerana setiap orang menyumbang dan bertanggungjawab untuk mengembalikan keindahan kawasan taman mereka. Dan dia kata terdapat juga kerjasama daripada Majlis Perbandaran memberikan peralatan tanaman. Di situ mereka juga dapat mengurangkan kos. Pembandaran memberi peralatan tanaman. Tidak perlulah mereka membawa peralatan tanaman. Memudahkan penduduk taman. Baiklah murid-murid, daripada cerita ini banyak kita dapat pengajaran. Yang pertama, kita mestilah bertanggungjawab, bekerjasama untuk melakukan sesuatu perkara. Kita tidak boleh menyelesaikan sesuatu masalah itu bersendirian kerana bila kita bekerjasama, tindakan itu lebih cepat dan pantas. Yang kedua, kita dapat mengeratkan silaturahim. Yang ketiga, kita dapat mengisi masa lapang bercampur dengan komuniti di kawasan kita dan mengenali mereka dengan lebih dekat. Itulah antara kebaikan apabila kita melakukan projek dan aktiviti bersama dengan rakan taman kita. Perenggan terakhir, perenggan 3, aktiviti penanaman semula pokok telah selesai dengan sempurnanya. Pokok-pokok di taman kembali menghijau. Suasana di Taman Seri Damai semakin ceria. Semua penduduk bangga atas kejayaan usaha mereka berganding bahu dalam projek alam hijau. Baiklah, di sini merupakan kesan daripada penanaman pokok tersebut, maka adalah kesan kawasan tersebut semakin ceria dan semua penduduk rasa bangga kerana mereka telah berjaya menjalankan projek dengan kerjasama semua penduduk. Jadi di sini bila kita berganding bahu, kita bekerjasama membuat sesuatu projek, maka hasilnya lebih baik daripada kita melakukan perkara tersebut bersendirian. Contoh macam dalam kelas lah, kalau kita berganding bahu, mengemas, menghias kelas, maka kelas kita akan jadi lebih bersih dan lebih ceria. Tapi kalau seorang je tiap hari menyapu, yang lain buat sampah, maka kelas awak akan jadilah kotor kerana seorang saja yang bertindak. Jadi di sini kita perlu amalkan sikap yang bagus seperti ini, sama-sama menghulurkan bantuan dan bertanggungjawab untuk melaksanakan projek dalam komuniti kita, kerana kita ni hidup bermasyarakat, bukan kita hidup bersendirian. Baiklah, latihan yang pertama, cikgu ingin kamu menulis semua karangan 3 perenggan tadi di dalam buku tulis. Tulis dalam bentuk tulisan berangkai yang kemas dan dalam bentuk karangan yang lengkap. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada tajuk yang kedua, susah senang kita bersama. Di sini merupakan penekanan kepada peribahasa. Cikgu ingin kamu baca teks ini dan cikgu akan terangkan teks ini. Teks ini mengenai dia kata kawan dia ayah dia sedang kemalangan. Jadi mereka ni memerlukan bantuan kerana mereka ni orang susah. Jadi dia kata Encik Nazri mendekati Afifi. Dia kata kamu usah susah hati. Susah hati tu maksudnya bimbang. Dia kata rakan Taman Seri Damai telah bulat kata. Bulat kata maksudnya apa kelas? Maksudnya bersepakat untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas
Encik Nazri. Bagai layang-layang terputus talinya, maksudnya keluarga Encik Azmi ni dia dah lah miskin. Dan miskin jatuh pula ditimpa tangga. Maksudnya ada musibah yang jadi lagi pada keluarga dia. Jadi di sini bagai layang-layang putus tali. Maksudnya dia putus harapan dah. Dia tak tahu mana nak dapat bantuan. Macam layang-layang, kalau putus tali, agak-agak kita boleh dapat balik tak? Mesti dia hilang macam tu je. Jadi di sini pun dia dah hilang usaha dah. Dia dah putus harapan. Tu maksud dia. Orang yang putus harapan. Dia kata, terima kasih ayah. Barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Lapang dada maksudnya apa? Tenang. Barulah senang rasa. Barulah tenang. Apabila dia mendengar kata-kata ayahnya. Dia kata saya dan kawan-kawan juga berharap sokongan moral kepada Danish. 2 minggu kemudian, terima kasih semua. Penduduk Taman Seri Damai mempunyai hati emas. Maksud hati emas di sini, penduduk di situ sangat baik hati. Hati emas maksudnya hati yang emas. Emas mahal kan? Maksudnya hati yang sangat bagus lah. Bukan semua orang ada hati emas. Orang yang suka menolong, membantu. Tu kita boleh kategorikan dia sebagai mempunyai orang yang mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Kilat pantas kan? Sekelip je. Sekelip mata. Sup. Macam tu. Maksudnya bantuan dia ni cepat sampai. Bukan kalau ada masalah kita cerita kat dia setahun depan baru dapat bantuan. Ni dia kata 2 minggu terus dapat bantuan. Maksudnya bantuan yang cepat. Sama-sama kita hidup bermasyarakat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksud di sini tolong-menolong. Masyarakat dia hidup tolong-menolong, tidak kira waktu susah ataupun senang. Macam samalah seperti kita dengan rakan kita. Kalau kawan kita ada dalam masalah, kesusahan, kita jangan tinggalkan. Kita tolong dia. Bukan kalau seronok-seronok kita dengan kawan kita. Tapi kalau dia ada masalah, kita tinggalkan dia. Tidak boleh. Macam tu. Kita kena berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang ada, kita sumbangkan sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecah. Maksud di sini, dia memberikan bantuan tu sama adil, sama rata. Kalau lah misal kata ada kek tu, kita bahagi pada 10 orang, semua orang dapat bahagian yang sama. Bukan dia ni dapat banyak, dia ni dapat sikit. Jadi sumbangan tu semua sama kepada pihak yang memerlukan. Bertuah sungguh kita mempunyai pengerusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Maksudnya cepat. Seorang yang bertindak dengan cepat dan suka membantu orang. Itulah maksud peribahasa yang kita belajar pada petikan teks ini. Cikgu harap kamu faham apa maksud yang cikgu terangkan. Murid-murid, ini adalah maksud peribahasa yang telah kita belajar sebentar tadi. Cikgu ingin kamu menyalin maksud peribahasa ini di dalam buku tulis. Sekian saja pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menyelesaikan tugasan kamu pada waktu yang lapang. Kamu boleh buat peribahasa ini pada hujung minggu ataupun waktu yang kamu tidak tahu nak buat apa. Bolehlah belajar sendiri di rumah. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.